Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya Asfar Imtaz dan hari ini kita nak buat color grading seperti ini. Okey, saya dah sediakan footage ni dekat link di bahagian description. Korang boleh download untuk follow sekali dengan tutorial ni. So, pastikan korang download dan size video tu dalam 4K. So, kalau korang punya komputer tak boleh tampung 4K, apa yang korang perlu buat adalah bila korang dah drag masuk dalam, korang pergi klik dekat sequence, pergi sequence setting dan tukar ini kepada Full HD, iaitu 1920 kepada 1080. So, bila korang dah tukar, korang akan nampak video ni nanti akan jadi macam ni tau. Dia akan jadi besar macam ni. So, jangan risau, jangan panik. Klik kanan kat video ni. Korang tekan kat sini. Scale to frame size. So, dia akan follow korang punya sequence punya size resolution yang baru. Okay, benda pertama yang korang perlu buka dekat bahagian Premiere Pro ni adalah bahagian color. Okay, bahagian color ni kalau korang tak ada, korang hanya perlu klik color dekat sini. Dia akan automatic buka semua function-function color yang kita perlukan. Ataupun kalau tak ada atas ni, korang boleh pergi kat Windows, pergi kat Workspace, cari color, tekan je. Alright. So, benda pertama yang kita perlu buat adalah, sekarang korang nampak footage ni sangat flat. So, macam tutorial saya yang lepas, korang boleh check dekat sini, macam kita nak handle curve. Kita nak dapatkan balik dia punya exposure dengan kontras. Tapi cara kali ni kita buat berbeza sedikit. Okay, untuk kes saya ni, saya punya video ni saya shoot dalam B-RAW punya format. So, kelebihan B-RAW, bila saya tekan sini, saya klik kat source, saya dah ada satu setting yang dia buat automatic color correctkan saya punya footage. Contoh, before this, flat. Sekarang kita dah ada warna kat pokok, skin tone dia dah sihat, kita ada warna pink kat baju dia dan kontras yang cukup. Okay, untuk kes korang, yang korang download dekat saya punya description tu, adalah bukan dalam format B-RAW, tapi dalam format MOV. Tapi jangan risau, saya dah sediakan satu LUT untuk korang download juga kat bahagian description tu. Dan korang just boleh pilih select kat sini. Korang browse. Korang cari korang punya LUT yang saya dah bagi tu. Untuk kes saya dah letak dalam Premiere terus. Saya just klik tekan B-RAW Rec 709. Pak. Walaupun tak sama macam saya setting dekat B-RAW yang asal kat sini, jangan risau. Apa yang korang perlu adjust sikit adalah korang pergi kat bahagian basic correction. Dan korang gelapkan sikit shadow dia. Dan lebih kurang sama je macam saya minta ni. Contohnya saya off yang saya punya B-RAW yang saya buat tadi. Dan saya gunakan yang asal saya punya. Tengok, lebih kurang kan? Dengan light yang saya bagi kat korang. Lebih kurang je. So, korang boleh guna step ni. Tapi untuk case saya off yang light saya ni. Saya on yang original lah. Sebab saya ada original. Okay, sekarang fasa untuk color grading. So, apa yang kita boleh buat sekarang, kita dah ada basic color macam ni. Dah cantik, walaupun dah cantik tapi kita boleh pergi lebih cantik. Okay, hari ni kita akan fully guna Lumetri Color dalam Premiere Pro. Dia bukannya third plugin, benda ni memang dah ada dalam Premiere Pro sendiri secara free. So, apa yang kita boleh buat? Benda pertama saya nak buat adalah saya nak adjust lagi dia punya exposure. Yang ini macam quiet, tak berapa kontras. So, apa yang korang boleh buat? Korang kat tepi ni ada nampak Lumetri Scope. Klik Lumetri Scope. Okay, so bila dah buka benda ni, korang akan nampak ada beberapa graf kat sini. Kalau tak ada, korang pergi klik kat apa ni, tanda spana ni, korang onkan dua benda ni, waveform dengan vector scope. Dan kalau waveform korang ni berbentuk macam ni, jangan risau, korang pergi klik juga kat spana ni, pergi kat waveform type, tukar luma. So, apa yang dibaca oleh dua waveform ni, satu ni adalah waveform dan satu lagi ni adalah vector scope. Vector scope dia baca color. Waveform dia baca kadar exposure kita. So sekarang kita fokus kat waveform dulu sebab kita nak adjust exposure dia bagi gelap sikit. So kat sini korang boleh nampak ada 0 dan 100. Pastikan jangan kita punya graf ni bawah daripada 0 atau sama dengan 0 atau sama dengan 100. Kita nak pastikan semua graf ni di bawah 100, di atas 0. Apa maksud dia ni? 0 ni dia merangkumi shadow ataupun dia symbolizekan shadow. Kat atas ni dia symbolizekan highlight. Tengok kalau saya naikkan kau-kau. Nampak? Kita punya bahagian highlight akan naik. Dia menghampiri ke 100. Kalau kita turunkan shadow kau-kau. Nampak? Dia menghampiri 0. Dia turunkan semua shadow kita. Dan ini sebenarnya masih sihat lagi. Sebab kita punya objek dalam ni ataupun dalam frame ni tidak ada mana-mana part dalam gambar ni yang sampai 100 atau sampai 0. Sebab kalau korang sampai 0, korang punya shadow ni, kawasan shadow ni akan jadi totally hitam. Contoh saya naikkan sampai 0. Saya 0 Tengok. Dia sentuh 0 nampak?
Ni kawasan tepi ni dengan ni, semua ni dah jadi totally warna hitam. Dan benda ni tak bagus untuk color grading sebab korang tak ada ruang untuk bermain dengan color dia nanti. Sebab dia dah totally hitam. Warna hitam, korang tambahlah warna lain pun dia akan tetap jadi warna hitam. So kita tak nak benda tu. Sama juga macam warna putih ni. Kalau contoh saya naikkan kau-kau putih. Tak boleh naik kau-kau putih. Tengok ada satu putih kan. Kawasan tudung dia ni dah totally warna putih. Dia dah tak ada texture. Kita dah tak nampak sebarang detail dekat dia punya tudung. So dia just totally plain putih. So korang colour macam mana pun dia tak akan jadi putih. Dah jadi hodoh gila. So kita tak nak benda tu. So kita tekan reset kat sini. Pasal waveform punya detail ni, macam mana nak ajar nak guna waveform ni dengan lebih detail, lebih spesifik, korang boleh tengok kat color grading pack saya dekat mtafli.podia.com. Kat situ saya ajar detail. Bukan sekadar waveform semasa editing, masa color grading, tapi semasa setting korang punya kamera lagi. Sebab penting, apa yang korang dapat sekarang ni, footage yang korang dapat daripada saya ni, sebenarnya footage ni dah exposure dia bagus semasa shoot. Saya dah setting siap-siap supaya tune melecun untuk korang color grade. Kalau korang shoot macam sampah, dapat editing pun footage yang sampah, apa yang saya ajar hari ni, color grading yang saya ajar hari ni, korang apply dekat footage yang sampah, dia tetap akan jadi sampah. Sebab color grading ni sebenarnya 20% je daripada proses untuk mencantik gambar. Yang selebihnya adalah semasa korang shooting. So semua cost about macam mana nak jadikan footage tu cantik sejak daripada fasa shooting lagi, saya ajar complete dekat mtafli.podia.com dekat color grade pack ni. Korang boleh dapatkan kalau korang nak dapat full course masterclass yang detail macam mana dapat footage yang cantik macam ni dan color grading jadi best. Okay, jom kita start color grading course kita. Alright. First tadi saya cakap saya nak bagi kontras lagi kan. So benda pertama saya nak buat adalah saya nak naikkan shadow. So bukan naikkan, kurangkan shadow supaya gelap lagi. So korang boleh check kat sini supaya kita pastikan image kita tak sampai kosong lah. Ingat baca graf itu jauh lebih penting dengan tengok mata kasar dekat frame ni. Sebab kadang monitor korang menipu korang. Satu monitor yang korang guna untuk color tidak tepat. So korang patut at least dapatkan monitor yang IPS supaya dapat accurate color. Lepas tu satu kena ingat lagi, walaupun monitor tu IPS, setiap 2000 jam komputer korang tu akan desaturate dan warna dia akan shift, dia akan lari. So korang perlukan spider data color untuk calibrate korang punya monitor, dan kalau korang tak ada benda tu akan jadi problem lagi. So percayakan pada dua graf ni untuk pastikan color korang sentiasa tepat. So macam mana detail nak tengok graf ni dengan tepat, langganlah mtafli.podia. So saya tak ada nak repeat kat sini sebab nanti dah lama sangat kita punya tutorial. Okay, benda pertama kita pergi kat shadow, kita kurangkan. Saya rasa okey kat sini. So gelap sangat kat muka dia. So saya nak naikkan highlight balik. Saya rasa nice ke sini. Sikit white dia. Alright. Okay, sekarang kita dah dapat kontras yang agak menakjubkan. Tapi saya rasa tak puas hati lagi. So kita pergi ke color wheel and match. Kita boleh kurangkan lagi shadow dia sikit. Yes, naikkan highlight lagi. Okay, sampai sini cukup kot. Sampai 90 lebih macam tu lah. Saya tak nak tinggi sangat. Sini okey lah. So kita boleh tengok sebelum dan selepas. Kalau korang tengok sebelum selepas ni tak jumpa, korang boleh klik kat sini. Ambil efek ni, drag ke sini. Macam tu. Tu tekan OK. So nanti ada kat sini lah. So saya tengok sebelum dan selepas. Right. Nampak cun? Okay. Sekarang kita nak buat kat color wheel and match ni juga. Semua shadow dia saya nak, kalau boleh warna shadow dia ke arah kebiru-biruan. So saya pergi kat bahagian shadow. Saya drag benda ni ke arah biru. So kalau korang perasan, dia punya shadow kita semua ke arah kebiru-biruan sikit. Harap korang nampak lah, sebab ini saya dah masuk YouTube, dia dah compress kan. So agak sukar untuk korang nampak perbezaan dia. Untuk case saya nampak lah. So korang macam boleh tengok dia punya shadow tu dah kebiru-biruan sikit. Okay, lepas tu midtone. Okay, shadow midtone highlight ni saya dah ajar dekat tutorial ni. So korang boleh check it out apa itu midtone, shadow dan highlight. Okay, midtone pula saya nak naikkan ke arah keoren-orenan sikit. Sebab saya nak bagi muka dia quiet, warm. Highlight pula saya nak arah ke biru-biruan. Mana bahagian-bahagian yang terang akan ke arah ke biru-biruan. Alright, that's nice. So kita tengok sebelum, selepas. Nice. Okay, so sekarang kita nak tukarkan warna pokok ni jadi bunga sakura. Macam mana yang saya tunjukkan kat video awal tadi. Apa yang kau boleh buat adalah pergi kat bahagian curve. Okay, kat curve ni ada beberapa utilities lah. Tapi hari ni kita akan sentuh dua ini saja. Hue versus saturation dengan hue versus hue.
So, apa beza hue versus saturation dengan hue versus hue ni? Okay, hue versus saturation adalah, contohnya saya ambil color picker ni, saya pilih kat warna hijau yang kita nak tukar, warna pokok ni, klik. So, dia akan automatic generate color yang terlibat dekat warna hijau ni lah. Okay, hue versus saturation adalah, warna yang saya klik tu, saya boleh naikkan saturation dia, atau saya kurangkan saturation dia, ikut apa yang korang nak. Okay, saya biarkan dulu, double klik untuk reset tau. So, saya biarkan dulu. Saya buat benda yang sama kat hue versus hue. Okay, hue versus hue ni pula apa bezanya? Korang pilih color picker, buat benda yang sama. Pergi kat warna yang korang tukar. Hue versus hue ni adalah, warna hijau yang korang pilih ni, korang boleh tukar pada warna yang lain. Contoh, saya gerakkan Tengok, dia akan tukar pada warna lain. Tada, siap dah bunga sakura kita. Korang boleh pergi warna yang apa yang korang nak. Ni kalau nak buat cerita, apa tu? Nama dia. Yang orang biru tu apa? Yang blockbuster. Avatar. Cerita Avatar ni. Cerita Avatar. Tapi kita nak pergi ke arah bunga sakura macam ni. Gini. Tapi saya nampak dia macam pekat sangat. So, saya nak cairkan. So, saya pergi kat hue versus saturation tadi. Saya cairkan sikit bunga sakura tu. So, nampak lebih natural. Instead of kita orang macam try hard sangat nak macam pekat gila. Tengok kat bahagian kita punya warna ni. Ke arah merah tu terlampau tinggi sangat. Saya tak suka. Tapi ni taste masing-masing lah. Tapi tengok, ada satu macam artifact pelik kat sini bila kita terlampau saturation tinggi sangat. So, saya nak subtle je. Maknanya, separuh sedar je. Cewa gitu. So, nampak real sikit. Kita tengok apa beza Hanya kita tukarkan warna pokok ni saja. Nampak? Kita dah hampir ke arah yang kita nak. Tapi saya nampak muka dia macam, terang sangat pun ya. Jom kita patah balik dekat color wheel and match kita. Kita kurangkan highlight kita. Shadow kita kurangkan lagi. Macam nice. Okay. Lepas tu kita nak adjust skin tone dia supaya nampak lebih soft, lebih cantik dan menarik. Okay. Korang boleh pergi kat HSL secondary. Dan korang ambil color picker ni. Pergi kat muka dia. Klik. Tu korang klik kat sini untuk tengok bahagian mana yang dia pilih. Kat sini kita dah boleh adjust lah. Nak adjust kena muka je. Kita nak pilih muka sahaja Kita gerakkan sikit sampai kena muka. Okay, macam nice. Alright. Okay, bawah hidung ni. Kita tekan tambah ni. Tambah ni untuk tambah lagi area yang korang nak. Tapi dia akan terkena bahagian lain sikit ke Tak apa, tak ada masalah. Benda tu. Kita boleh adjust kat sini. Gerakkan sikit tengok. Oh. Alright. Okay lah. Waktu tu saya nak blurkan sikit supaya dia punya ni taklah nampak bertumpuk-tumpuk nanti. So kita blurkan sikit so nampak lebih tersorok lah benda yang kita nak buat ni. Kalau tak nampak sangat nanti ada ketul-ketulan biji-biji macam ni bila korang ubah warna nanti. So kita nak biar ada tersorok sikit. Alright. Tak ada apa perubahan lagi sebab memang tak ada apa-apa pun kita buat. Kita just pilih lokasi yang kita nak je. Lokasi yang kita nak ubah colour dia. So muka dia ni skin tone yang sihat adalah, korang nampak tak ada garisan panjang ni? Garisan panjang ni adalah area di mana skin tone yang sihat. So, kalau korang gerakkan, contoh saya gerakkan ni correction saya gerakkan. Tengok, kalau benda tu bergerak luar daripada kawasan tu, skin tone korang insyaAllah tak sihat. Tengok, dah jadi macam, apa ni, dapat jaundice. Jaundice tu kuning kan? Kuning macam ni, macam ni kuning. Macam jaundice. So, double click untuk reset balik. Kita nak halakan warm sikit muka dia ke arah orange. Sikit jangan over Bila buat skin tone jangan overdo. Sebab takut nanti jadi fake. Tengok, kita tambah sikit je. Bagi dia warm sikit, sihat sikit. Okay, lepas tu kita boleh adjust kat sini. Nampak ada ni 1 bulat, ni ada 3 bulat. So function dia sama je. Macam mid tone, shadow dia, highlight. Tapi cuma kita effect kat kawasan kita pilih location ni tadi je. Dia akan effect ini je. Apa-apa yang kita ubah ni akan effect kat kawasan ni sahaja. So katalah saya nak naikkan sikit highlight dia. Mid tone dia. Okay lah. Warm sikit. Oh, terlebih lah. Tak nak. Pergi balik kat bulat seko ni. Kita arah ke merah-merah sikit. Okay. Tengok perbezaan dia. Lebih bersinar. Lebih hidup. Gitu. Okay. Benda terakhir adalah kita nak letak vignette. Vignette ni kita boleh buat macam ni satu. Untuk kita biar lebih fokus kat kita punya subjek ataupun kita punya talent sebab dia macam gelap kan kat penjuru video ni. So korang boleh macam nak midpoint ni boleh nak pergi jauh mana dia punya gelapnya tu. Macam saya search kat tengah ni je.
Di roundness ni, dia sekarang ni bujur kan. Kalau korang tukar roundness ni, dia akan jadi bulat atau jadi petak sangat-sangat. So, ikut kesesuaian yang korang nak. Macam fader ni, nak pastikan korang punya gelap ni tak nampak terlampau sharp sangat edges dia. Contohnya saya buat macam ni. Tengok, dia sharp gila. Tapi makin saya buka, dia lagi soft. Lagi cover up. So, letak sikit macam ni. Okay, tapi saya tak nak banyak sangat. Dan sebenarnya boleh juga buat sebaliknya. Instead of korang buat gelap, korang juga boleh buat jadi macam putih macam ni. Nampak? Macam dreamy gitu you all. So untuk kes saya nak macam dreamy sikit lah. Sebab ni shot ni macam beauty kan. Okay, cuma saya rasa shadow dia macam terlampau kuat lah. Saya naikkan sikit. Kan nampak sopan gitu. So kita play back. So siaplah color grading yang kita nak buat. Simple je. So color grading simple. Kalau footage korang dah memang lawa, tu je. Tempat ni dah lawa, talent ni dah lawa, baju dia dah lawa. Semua benda lawa kat sini. Shot dia lawa, bokeh kat belakang tu cantik. So color grading just sebenarnya simple as that. So korang kena believe color grading is just 20% of proses untuk mencantikkan image korang je. Selebihnya adalah the proses shooting, setting kamera korang, production design, baju korang, tempat korang, pemilihan tempat korang macam mana. So benda tu yang jauh lagi penting untuk pastikan image korang jadi lawa. So untuk tahu semua benda tu, saya dah bagi full course dekat mtaufik.podia.com, dekat bahagian ultimate. Kat situ saya cerita semua macam mana nak setting prop, setting lighting kita. Lighting pun jangan peranan. Lighting sekarang ni memang cantik gila. Kita orang guna softboard dan kita orang pilih waktu. Waktu ni tengah redup. So dia punya cahaya matahari tak over terang sampai ada shadow yang mengarut. Tengok shadow kita orang soft je. So bila color grade tu jadi cantik. So kita tengok sebelum dan selepas. Ini sebelum dan ini selepas. So terima kasih kerana menonton. Teruskan lagi subscribe. Teruskan lagi subscribe apa? Subscribe. Siapa yang belum subscribe, yang stay subscribe untuk dapat lebih banyak konten menarik lepas ni. And moga korang dapat manfaat sikit ilmu daripada apa yang saya share ni. Share kepada lebih ramai kawan ataupun kamu akan ditimpa malah bencana dalam masa yang terdekat. Assalamualaikum.